Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi binti Umar dari Kolej Komuniti Sabak Bernam akan membentangkan kajian maklum balas majikan terhadap graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam. Saya mulakan dengan pengenalan. Menurut PADI 2014, kebolehpasaran graduan merangkumi aspek pencapaian akademik, pengadaptasian menyeluruh terhadap kehendak dunia pekerjaan dan kesedaran tentang pasaran pekerjaan. Ianya juga meliputi keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan menepati kehendak pekerjaan tersebut berdasarkan pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta ciri-ciri peribadi yang mampu memperlengkap diri dalam mengharungi perlumbaan untuk meraih pekerjaan. Kolej komuniti juga berperanan menghasilkan graduan yang berilmu dan berkemahiran tinggi bagi menangani perubahan ekosistem pengajian tinggi negara. Kolej komuniti adalah antara institusi yang memberikan perkhidmatan TVET melalui tawaran kursus-kursus sepenuh masa yang diiktiraf oleh kerajaan dan kursus-kursus jangka pendek kepada penduduk sekitar. Program pemprosesan dan kawalan mutu makanan di Kolej Komuniti Sabak Bernam mencatatkan kadar kebolehpasaran yang semakin meningkat saban tahun. Sebagai sebuah institusi penyedia TVET, Kolej Komuniti Sabak Bernam melihat keperluan untuk membuat kajian yang boleh meninjau kepuasan majikan terhadap graduan program pemprosesan dan kawalan mutu makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam agar gambaran sebenar persepsi majikan terhadap graduan ini diperoleh. Secara tidak langsung, proses menambah baik kualiti graduan dapat dijalankan dengan lebih efisien. Justru, kajian ini dibuat bagi mengenal pasti kepuasan majikan yang menerima graduan program pemprosesan dan kawalan mutu makanan sebagai pekerja menerusi 3 aspek, iaitu kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Kajian ini dibuat menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif. Kajian berbentuk deskriptif dapat memberi gambaran atau maklumat mengenai sesuatu keadaan pada suatu masa tertentu, di samping membantu membuat perancangan pada masa akan datang. Ia sesuai digunakan dalam kajian ini kerana dapatan kajian ini merupakan maklumat peristiwa yang sedang berlaku dan boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan untuk masa akan datang. Kajian ini dibuat menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu tinjauan kaji selidik yang diedarkan kepada 46 orang majikan graduan yang diperolehi daripada data graduan tahun 2014 sehingga 2016. Daripada 46 orang majikan tersebut, hanya 40 sampel berjaya diperolehi untuk dianalisis bagi mewakili populasi majikan yang sebenar. Jumlah persampelan ditentukan berdasarkan jadual penentuan saiz sampel yang disediakan oleh Critchley dan Morgan pada tahun 1970 dengan aras keyakinan 95% seperti di jadual 2.1. Berikut merupakan jadual penentuan saiz sampel. Instrumen kajian. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini adalah soal selidik yang mengandungi 24 item yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, maklumat latar belakang syarikat atau koresponden, terdiri daripada 4 item. Bahagian B, maklumat umum graduan kolej komuniti, terdiri daripada 1 item. Dan bahagian C, kepuasan majikan terhadap kemahiran pengetahuan dan kemahiran insaniah, terdiri daripada 19 item. Item soal selidik ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Penggunaan skala Likert dipilih kerana mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Analisis data. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 23 dengan menggunakan statistik deskriptif, iaitu min dan sisihan piawai. Maklum balas tahap kepuasan majikan terhadap graduan adalah berpandukan jadual interpretasi julat skor min seperti jadual 1.1. Seterusnya adalah dapatan daripada kajian. Bab ini melaporkan dapatan kajian yang telah dilakukan ke atas data yang telah diperolehi daripada responden. Analisis kuantitatif yang dijalankan melibatkan responden yang terdiri daripada majikan kepada graduan unit pemprosesan dan kawalan mutu makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam bermula tahun 2014 sehingga 2016.
Sebanyak 40 majikan telah memberi maklum balas melalui soal selidik yang dijalankan secara atas talian. Kajian ini membincangkan dapatan yang dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu analisis kebolehpercayaan, analisis demografi dan analisis deskriptif. Analisis kebolehpercayaan instrumen kajian diukur menggunakan nilai ketekalan dalaman alfa Cronbach dan dapatan analisis menunjukkan nilai alfa Cronbach melebihi 0.7 bagi setiap item seperti dalam jadual 3.1. Analisis demografi melibatkan taburan majikan di mana keseluruhan responden yang terlibat adalah seramai 40 orang majikan. Sebanyak 37 majikan adalah responden dari pihak swasta, manakala 3 adalah dari institusi kerajaan atau badan berkanun, seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.2. Analisis demografi seterusnya adalah kluster organisasi. Kluster organisasi dipecahkan kepada 9 jenis. Jadual 3.3 menunjukkan kekerapan organisasi mengikut kluster bagi semua responden yang terlibat. Analisis demografi seterusnya adalah berkaitan dengan gaji permulaan graduan. Jadual 3.4 menunjukkan bilangan graduan dan kadar gaji permulaan yang ditawarkan kepada graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan. Maklumat terperinci adalah seperti di dalam jadual 3.4. Seterusnya adalah analisis deskriptif. Dapatan bagi semua item adalah seperti berikut. Bagi konstruk kemahiran, item ke-6 iaitu kemahiran menyelesaikan masalah mencatatkan nilai min tertinggi bagi konstruk kemahiran iaitu sebanyak 3.47. Item ke-5 iaitu kemahiran membuat keputusan mudah mencatatkan nilai min kedua tertinggi sebanyak 3.45. Item pertama mencatatkan nilai min terendah sebanyak 3.25. Secara keseluruhannya, kesemua item menunjukkan nilai min sebanyak 3.37 dengan sisihan piawai 0.382. Nilai min dan sisihan piawai bagi setiap item dalam konstruk kemahiran dipaparkan dalam jadual 3.5. Hasil dapatan ini menggambarkan majikan berpuas hati dengan tahap kemahiran yang dimiliki oleh graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam. Konstruk kedua adalah pengetahuan. Dalam konstruk pengetahuan, item keempat mendapat nilai min tertinggi sebanyak 3.63. Item ketiga berkaitan pengetahuan pengurusan tentang organisasi mencatatkan nilai min terendah sebanyak 3.23. Item pertama dan kedua masing-masing berkaitan pengetahuan teknikal berdasarkan keperluan kerja dan pengetahuan mengaplikasi teknologi dalam kerja mencatatkan nilai min sebanyak 3.25 dan 3.28. Dapat disimpulkan bahawa majikan berpandangan graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam mempunyai pengetahuan yang baik dengan nilai min sebanyak 3.34 dan sisihan piawai 0.419. Jadual 3.6 menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi setiap item dalam konstruk pengetahuan. Konstruk ketiga adalah kemahiran insaniah. Terdapat 8 item dibangunkan bagi konstruk kemahiran insaniah. Item pertama iaitu berdisiplin dalam menjalankan tugas mendapat nilai min tertinggi sebanyak 3.90 dengan sisihan piawai 0.545. Manakala item kelima iaitu kemahiran pengiraan mencatatkan nilai min 3.32 dengan sisihan piawai 0.616. Nilai min keseluruhan bagi konstruk kemahiran insaniah ialah 3.69 dengan sisihan piawai 0.410. Dapatan ini menunjukkan graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam mendapat persepsi yang baik oleh majikan dari segi kemahiran insaniah. Jadual 3.7 menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi setiap item dalam konstruk kemahiran insaniah. Secara keseluruhan, dapatan bagi ketiga konstruk yang dibangunkan dalam kajian ini mencatatkan nilai min 3.37 bagi konstruk kemahiran, 3.34 bagi konstruk pengetahuan dan 3.69 bagi konstruk kemahiran insaniah. Jadual 3.8 menunjukkan analisis purata min bagi konstruk kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah menunjukkan tahap kemahiran insaniah graduan CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam bagi tahun 2014 sehingga 2016 berada pada tahap yang tinggi.
berdasarkan persepsi majikan. Walau bagaimanapun, terdapat dua konstruk yang berada pada tahap sederhana, iaitu konstruk kemahiran dan pengetahuan. Dapatan ini boleh digunakan untuk penambahbaikan dari pelbagai aspek bagi melahirkan graduan TVET yang bukan sahaja mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi, malah dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan tinggi melalui penambahbaikan kurikulum dan aktiviti-aktiviti dan program nilai tambah. Kesimpulannya, kajian maklum alas majikan dibuat bagi melihat tahap kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah graduan sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan Kolej Komuniti Sabak Bernam berdasarkan persepsi majikan. Kajian ini dibuat sebagai salah satu langkah agresif institusi untuk mendapatkan maklum balas majikan terhadap atribut graduan yang dihasilkan selepas 3 hingga 5 tahun graduan tamat pengajian bagi memperbaiki dan menambah baik sistem sedia ada untuk mencapai objektif program pengajian. Oleh itu, kajian ini secara tidak langsung dapat membantu pihak kolej menilai semula prestasi graduan yang dilahirkan selain membuktikan Kolej Komuniti Sabak Bernam bersungguh-sungguh berusaha melahirkan graduan yang berkualiti. Sekian perbincangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.